Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa lagi. Sebulan telah berlalu, kita masih dipanjangkan umur, dapat bertemu dalam majlis ilmu ini. Kita dihadirkan Allah di rumahnya. Datang kita ke rumah Allah yang mulia ini dengan membawa setinggi-tinggi harapan supaya Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Datang kita ke rumah Allah Ta'ala ni mengaku segala kekerdilan kita. Kita kerdil, kita hamba Allah yang tak punya apa-apa. Hanya Allah Ta'ala saja yang maha besar. Hanya Allah Ta'ala saja yang layak sombong. Hanya Allah Ta'ala saja yang layak angkuh. Hanya Allah Ta'ala saja yang besar daripada segala-galanya. Bahkan kita hamba-hambanya semuanya rendah belaka mengharap pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersyukur kita pada Allah Ta'ala, kita dah masuk dalam bulan Sya'ban. Tak sampai sebulan lagi kita masuk dalam bulan mulia Ramadan. Semoga dipanjangkan Allah Ta'ala umur kita dapat berjumpa Ramadan. Dan semoga dapat pula kita manfaatkan Ramadan tahun ini sebaik mungkin. Puasa 3 pangkatnya: puasa orang awam, puasa orang khas, dan puasa orang yang terlebih khas daripada khas. Paling-paling tidaklah kita meningkatkan puasa kita bukan orang awam selama-lamanya sepanjang hayat kita. Puasa orang awam tu hanyalah niat dan menahan diri daripada perkara-perkara membatalkan puasa. Tetapi masuk dalam puasanya itu masuk dalam kategori yang disebut oleh Nabi, kam min sa'imin laisa lahu min siyami lal ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa tak ada hasil puasanya kecuali lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga kita tak dipeduli oleh Allah Ta'ala jika kita tak puasakan sekalian panca indera kita yang lain. Puasa matanya tak puasa, masih menonton benda-benda yang tak patut kita nonton. Puasa telinganya tak puasa mendengar, semak kitab-kitab tasawuf tuan-tuan sekalian tentang maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan. Semuanya itu tak batalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Tak layaklah bagi orang yang sedang menjalani ibadat puasa, telinganya tak puasa, sambil puasa sambil dengar lagu-lagu, semak apa-apa yang kita boleh dengar, apa yang tak boleh dengar. Semak apa-apa yang boleh kita lihat, apa-apa yang tak boleh kita lihat. Dalam berpuasa, mata memandang aurat wanita dalam televisyen, berlakon, laki-laki perempuan bercampur gaul. Tak sayugia bagi orang beribadat begitu. Berpuasa, lisannya tak dipelihara, cakap apa nak dicakapkannya. Tak hasil pahala puasanya tuan-tuan sekalian. Puasakan panca indera kita, puasakan mata kita, puasakan telinga kita, puasakan lisan kita, segala anggota kita puasakan. Bahkan di antara sunnah puasa ialah menjauhi perkara-perkara yang mubah, yang tidak haram, yang tidak makruh, yang mubah. Itu pun kalau merupakan kenikmatan dijauhi. Kenapa? Untuk menjiwai puasa itu. Seperti apa? Pakaian yang indah-indah. Bulan puasa kalau boleh pakaian yang terlebih lusuh. Terbalik ya, kita dah tempah gamis jubah untuk sembahyang tarawih. Sepatutnya puasa, lapar, dahaga, pakaian pun sederhana. Segala kenikmatan-kenikmatan yang biasa kita lakukan walaupun tidak haram, walaupun tidak makruh, tetapi setakat mubah, tetapi terjumlah dalam kesedapan, kelazatan, ditinggalkan dalam bulan puasa. Apatah lagi yang makruh, apatah lagi yang haram tuan-tuan sekalian. Sayang kalau puasa kita 30 hari berlalu tetapi kita tak dapat, kalau dapat raih pahala pun sedikit sekali. Sedangkan peluang pahala dalam bulan puasa dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang fardu dapat pahala 70 fardu. Bayangkan kita sembahyang 1 zuhur dapat pahala 70 zuhur. Datang berjemaah di masjid kali 27, di masjid kali fardu kifayah. Pakai siwak kali 70 lagi. Masya Allah, dalam bulan Ramadan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala.
maka hendaknya kita rebut anugerah Allah Ta'ala. Benda yang sia-sia kita elakkan dalam bulan puasa, supaya hasil puasa kita, supaya layaklah kita pada hari raya diucapkan orang minal aidin wal faizin wal maqbulin, supaya anda di kalangan orang yang kembali fitrah, kembali suci, kembali bersih. Wal faizin, orang yang berjaya. Kalau tak ada juang, mana ada menang? Diucap orang supaya anda di kalangan orang yang menang, tapi tak juang lawan hawa nafsu dalam bulan puasa. Nafsu mata terus nonton, nafsu telinga terus dengar, nafsu mulut terus cakap bicara. Tidak ada juang, maka tidak ada menang. Baju aja paling cantik, hidangan juadah saja paling lazat, hiasan rumah paling hebat, tapi markah kita palinglah kurang. Allah. Mudah-mudahanlah tahun ini kita dapat ambil manfaat sepenuhnya dalam bulan Ramadan mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan kita dan bantu kita dalam urusan ini. Sambung baca kitab kita sampai muka surat berapa tuan-tuan sekalian? 9. Muka kitab Risalah Al-Mudzakarah yang disusun oleh Tuan Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Mufti Hadramaut, lebih kurang 400 tahun yang lalu. Muka surat 9 sampai ya, di antaranya mendapat jaminan masuk syurga. Ini semua kita masih sebut membincangkan tentang takwa. Sesuailah apa yang kita bacakan ini dengan maudhu' puasa kita juga. Puasa matlamatnya ini juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan atas kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan atas umat-umat terdahulu supaya kamu beroleh takwa. Maksud puasa, dengan puasa tak makan, tak minum, menjalani ibadat siang dan malam, berubah menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa tu apa? Bertakwa tu dapat lepas hari raya orang yang lebih bersedia menjunjung titah perintah Allah dan meninggalkan segala tegahan Allah Ta'ala, dan datang bersama medal takwa ni apa? Ini yang kita sudah baca pada pertemuan yang lalu, iaitu apa? Orang bertakwa dapat macam-macam privilege dari Allah Ta'ala, macam-macam anugerah sampingan dari Allah Ta'ala. Di antara yang kita telah baca, wallahu waliyul muttaqin, Allah Ta'ala menjadi pelindung, penaung bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau dah Allah Ta'ala menjadi pelindung kita, tak ada siapa boleh menyusahkan kita. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, Masya Allah, ketahuilah bahawasanya Allah Ta'ala bersama orang bertakwa. Sepatutnya hari raya kita dapat ini semua. Kenapa dah jalani ibadat puasa, dah jadi orang bertakwa, maka hari raya Allah dah senantiasa bersama dengan kita. Kalau kita dapat satu kad saja daripada orang tertentu, mana kau pergi kau tunjukkan kad ini, lolos belaka, tak orang tak berani nak tanya kau, itu baru kad dia. Kalau kita sebelah dia, macam mana? Oh, ini baru seorang tertentu. Ini kan pula Rabbul Alamin. Kalau bersama dengan kita, segala urusan kita mudah. Kalau Allah bersama dengan kita dalam masjid, alhamdulillah lah. Yang kita sangat harapkan Allah bersama dengan kita ketika kita terperangkap dalam kancah maksiat. Kita tak senantiasa baik ya. Iman pasang dan surut, naik dan berkurang. Kalau ke tengah-tengah surutlah iman kita, tengah terperangkap oleh syaitan dan hawa nafsu kita dalam perangkap maksiat, tapi kita pernah menjadi orang bertakwa kepada Allah, Allah bersama dengan kita. Kalau terbuat maksiat pun tak seleluasa orang yang tak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau tergelincir sekalipun, lekas dapat kembali. Kalau terlajak sekalipun, lekas dapat berpatah balik. Itu kalau Allah Ta'ala bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita ketika kita tawaf, ketika haji, itu tak apalah, alhamdulillah, memang kau dalam taat. Tetapi yang sangat dipentingkan, Allah bersama dengan kita ketika kita terperangkap dalam maksiat, dalam kelemahan iman kita. Allah bersama dengan kita, lemah iman kita pun Allah yang selamatkan kita. Allah bersama dengan kita, kuat nafsu kita pun Allah Ta'ala yang menangkan kita. Dah Allah bersama dengan kita. Firman Allah Ta'ala lagi, summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami menyelamatkan orang-orang bertakwa. Ini ayat berhubung kait dengan semberang Siratul Mustaqim. Setiap orang pasti menyemberang Siratul Mustaqim, dan Siratul Mustaqim itu satu jembatan yang mustahil boleh lolos. Namun kemudian kami beri kejayaan bagi orang yang bertakwa. Yang dapat lolos Siratul Mustaqim hanya yang bertakwa saja. Yang bertakwa, orang bertakwa itulah yang menjalani Siratul Mustaqim di dunia.
tidak menyimpang ke kanan, tidak mengimpar ke kiri, lurus. Allah bilang boleh, boleh. Allah bilang tak boleh, tak boleh. Orang bertakwa sahaja dapat lulus Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim ini, tuan-tuan sekalian, jembatan kita sama-sama tahulah, tidak satu orang pun yang terlepas Siratul Mustaqim. Kita nak test lah, nak praktis. Ini dua masjid, menara masjid takwa. Kita minta jatuh kuasa pasangkan titi antara dua menara. Tak payah lebar-lebar sangat, tak payah halus sangat lah. Sekeping papan cukup lah. Antara satu menara dengan satu menara, sekeping papan, jangan halus sangat macam rambut, orang tak boleh berjalan pun. Sekeping papan. Kemudian kita paksakan semua jawatan kuasa lintas dulu. Kemudian Imam Bilal, kemudian jawatan kuasa, kemudian jemaah satu-satu. Boleh terjalan tak agaknya? Tak payah pakai railing. Tak boleh terjalan. Menggeletar-geletar kita. Jalan, kau tak boleh tidak, kau tak berjalan. Oh, kau bahaya besar. Mengerayu-rayu, menangis-nangis. Ini Siratul Mustaqim, kau tak boleh rayu, kau tak boleh nangis. Kau rayulah, kau nangislah. Sakit kaki ke, tak sakit kaki ke, kau orang terhormat ke, orang tak terhormat ke, semua kena sembrang. Jauhnya perjalanan 3,000 tahun. 1,000 naik, 1,000 mendatar, 1,000 turun. Lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya Allah, kalau lebih halus pada rambut tu macam tak ada jembatan lah. Macam tak ada jembatan. Tak cukup itu, di bawahnya itu neraka Jahannam. Lembah neraka Jahannam itu daripada tebing mahsyar, kalau dilambungkan batu yang besar, kata Rasulullah, akan melambung 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Tak cukup itu, kita semua akan melintasi Siratul Mustaqim di celah-celah jilatan lidah api neraka dengan asap yang berkepul-kepul hitam. Tak cukup itu, malaikat jolok dari bawah dengan cangkuk besi. Kau tak cangkuk pun susah orang nak lintas. Tapi ada yang dapat lintas dengan seperti kilat menyambar, seperti angin bertiup, seperti kuda berlari. Dan ada yang dapat lintas ikut grup-grupnya, zumara, satu grup-grupnya. Maka berada dalam grup yang mana tu penting, tuan-tuan sekalian. Siratul Mustaqim. Orang yang bertakwa saja dengan berbagai-bagai bidangnya dapat selamat Siratul Mustaqim. Tak selamat maknanya jatuh ke dalam api neraka Jahannam, na'udzubillah. Itu alim ulama yang ada, dia tengok anjing, dia tengok haiwan pun, dia tengok agak-agak kita dengan anjing siapa mulia, tuan-tuan sekalian? Kalau kita rasa macam kita lagi mulia lah, kena kita tak payah sertu, kena anjing kena sertu. Anjing merangkak makan di tempat sampah-sampah. Al-Imam Mahlab bin Abdullah Al-Indrus, abahnya nak test anaknya ni kena ujub, kena takabur ke tidak. Cuba kau cari satu makhluk yang lebih hina daripada engkau. Satu makhluk saja, manusia ke siapa, dia tengok cari manusia, orang awam, orang jahil, orang jahat, orang kafir. Penghabisan dia jumpa anjing. Satu-satu semua dia pandang, tak, kau tidaklah aku lebih mulia pada engkau. Walau kau jahat macam mana, walau kau kafir macam mana sekalipun, Allah beri kau hidayat, besok engkau Islam, aku tak tahu macam mana. Penghabisan dia jumpa anjing. Dia jumpa anjing, dia tengok anjing, mungkinlah engkau lebih hina pada aku. Balik nak ditunjukkan abahnya. Dalam perjalanan dia tengok, wahailah anjing, kalau aku selamat semberang Siratul Mustaqim, baru aku lebih mulia pada engkau. Kalau tidak, aku jatuh, aku jadi bahan api neraka, engkau setakat jadi tanah, wahai anjing. Maka kalau gitu kau lebih mulia pada aku. Tak ada anjing kena semberang Siratul Mustaqim, tak ada babi kena semberang Siratul Mustaqim. Manusia saja yang kena semberang Siratul Mustaqim, dan tidak ada anjing yang akan jatuh Siratul Mustaqim. Tidak ada haiwan babi pun yang akan jatuh Siratul Mustaqim, manusia saja, manusia saja. Maka yang nama manusia kena siap-siap untuk Siratul Mustaqim dari sekarang, dari sekarang, supaya selamat kita dapat lintas. Tak dapat selamat kecuali orang yang bertakwa sahaja. Sambung pelajaran kita pada hari ini, sebagaimana firman Allah Ta'ala, orang yang bertakwa dapat jaminan syurga. Itulah yang sepatutnya kita dah puasa, Allah panjangkan umur kita jumpa Ramadan, 1 Ramadan, 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam terakhir. Untuk apa? Untuk dapat kebebasan daripada neraka. Bukan untuk 10 malam yang akhir tu kau sibuk buat kuih, sibuk test kain samping. Itu saja saban tahun. Allah,
10 malam terakhir tu untuk tebus. Kita dah buat dosa macam-macam, amalan kita tak ada langsung. Pada malam itu Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya sebilangan-sebilangan daripada senarai penghuni api neraka. Mohon, rayu, minta apil pada Allah Ta'ala supaya nama kita terkeluar daripada senarai api neraka, supaya Allah Ta'ala masukkan nama kita dalam senarai ahli syurga. Untuk itu kita dipanjangkan umur, bukan untuk persiapan raya saja. Raya memang raya jugalah, tapi jangan sampai kita membazirkan peluang 10 terakhir Ramadan itu dengan benda-benda lalai-lalai begini, sedangkan sepatutnya itu mendapat kebebasan daripada api neraka. Firman Allah Ta'ala, matalul jannatil lati u'idal muttaqun, yang artinya perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa dijanjikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa, kita dapat takwa. Kita takwa, kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala lagi, innal muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa akan memperoleh syurga Jannatun Naim dari sisi Tuhannya. Masya-Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Jadi berbaloilah dia tahan hawa nafsunya. Berbaloilah, tak ada maksiat yang tak sedap. Tidak ada ibadat yang tak penat. Semua ibadat memenatkan dan membosankan, kecuali pada nabi-nabi saja seronok ibadat. Orang-orang awam macam kita, yang nama ibadat semuanya penat, semuanya ngantuk. Yang nama maksiat semuanya manis. Terus terang cakap. Tetapi berbaloi kita kekang seronok maksiat itu, paksa buat taat itu. Janjinya apa? Rehat-rehat di Jannatul Naim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbaloi sekali, berbaloi. Kita nak kerehatan, nak kesedapan, nak keseronokan di dunia, luput nanti yang besar yang menunggu kita di sana. Firman Allah Ta'ala lagi, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id, dan syurga dibawa ke dekat orang-orang yang bertakwa, tiadalah jauh daripada mereka. Betul? Antara orang mukmin dengan jannah Tuhannya tak sampai 2 hari dah sampai tau. Antara orang mukmin dengan syurga tak sampai 2 hari dah sampai syurga. Betul. Yang kita bilang anda hidup susah, anda miskin, anda sakit, anda diuji oleh Allah Ta'ala, sabar. 2 hari nanti, tak sampai 2 hari nanti dah masuk syurga. Anda tak tahan maksiat, sabar. Tak sampai 2 hari nanti dah dapat masuk syurga. 2 hari, betul 2 hari. Apabila sudah sampai yaumil mahsyar nanti, mereka jenguk kehidupan dunia, yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Apabila hari mereka dah lihat di sana nanti kehebatan mahsyar, mereka rasa hidup di dunia sejenak waktu sore, sejenak waktu duha, sejenak saja, sejenak. Itu siapa? Termasuk umat Nabi Nuh yang hidup 1000 tahun. Yang 1000 tahun pun rasa hidup dunia sejenak. Ini kan pula yang hidup di dunia setakat 60 tahun, dan kita dah lalui lebih 40 tahun, tinggal berapa minit saja lagi. Tahan sekejap saja, tahan maksiat, tahan mata tu jangan nonton TV dari muda sampai ke tua dah nonton. Dah tua jangan nonton lah. Tahan telinga tu jangan dengar radio, muzik-muzik, semua tu ada hukum, semuanya tu bukan tak ada hukum. Tahan berapa minit saja lagi kita akan lepas daripada cengkaman nafsu ini. Berapa hari saja baki lagi hidup di dunia, berapa hari saja. Di dunia hanya seperti waktu duha, yang kita dah lalui lebih separuh daripada itu. Di akhirat, di mahsyar 50,000 tahun. Setengah hamba yang salih merasa di mahsyar seperti antara zuhur dengan asar saja tu. Dah habis mahsyar, sekejapnya dah habis mahsyar. Zuhur dengan asar berapa jam? 3 jam. Di dunia tak sampai waktu duha berapa jam. Di mahsyar setakat antara zuhur dengan asar 3 jam. Ada 2 hari, tak sampai 2 hari. Betul Allah sebut didekatkan syurga kepada orang yang bertakwa. Dekat. Orang yang bertakwa, dia susah payah menanggung payah derita hidup, susah payah mengekang hawa nafsu, susah payah bangun malam ibadat kepada Allah Ta'ala, susah payah puasa sunat lapar dahaga, susah payah diuji oleh Allah Ta'ala dengan kemiskinan, dengan kesakitan dan berbagai-bagai. Dia sabar, dia tabah, dia redha. Nanti apabila dia sampai syurga, tak sampai 2 hari dah masuk syurga Tuhan dah. Sebab itu Allah Ta'ala bilang didekatkan, dan betul-betul dekat, betul-betul dekat. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala perdekatkan kita dengan syurga. Jadi kalau kita macam mana sedap dunia sekalipun,
susah nak meninggalkan maksiat sekalipun, sabar. Lagi 2 hari aja dah masuk syurga Tuhan kau. Tapi kalau ini 2 hari kau tak dapat sabar, berjuta-juta tahun lah kau rasa nanti di sana. Tak terlepas deritanya. Sabar yang 2 hari ini, nanti kau dapat kekal abadi. Kau nakkan kesedapan yang segera, nanti kau akan kecewa terhadap kenikmatan yang kekal abadi di sana nanti. Dan lain-lain lagi dari kebaikan-kebaikan yang mulik-mulik, kelebihan-kelebihan yang besar, serta kurnia-kurnia yang berharga, memadailah menjadi bukti tentang kemuliaan ketakwaan. Bahwasanya Allah Ta'ala telah menyebutnya dalam Al-Quran lebih daripada 70 ayat, lebih 70 tempat Allah Ta'ala sebut takwa dalam Al-Quranul Karim, menunjukkan pentingnya. Menunjuknya sekejap-sekejap Allah Ta'ala ingat takwa, sekejap-sekejap ingat takwa. Sebab itu khutbah Jumaat rukunnya takwa. Ittaqullah, ittaqullah. Kalau khatib tak cakap lain kecuali ittaqullah sahaja pun, dan kita menghayatinya, cukuplah itu sebagai pesanan. Dan sepatutnya tuan-tuan sekalian, kita datang sembahyang Jumaat, sebelum datang kita amat-amati ya. Minggu lepas aku dah dengar khatib cakap, "Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah." Bertakwalah anda dengan melaksanakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala tegahannya. Simak antara Jumaat lepas sama Jumaat ini, berapa banyak suruh Allah Ta'ala yang dah aku langgar, berapa banyak pula tegah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berani aku buat. Allah, bagaimana kelakonan takwa kita antara Jumaat lepas sampai Jumaat ini. Dan Jumaat ini apabila kita dengar takwa, sebentar lagi aku dengar khatib akan sebut ittaqullah. Bagaimana persediaan kita untuk terima koman perintah takwa ini? Bagaimana minggu depan kalau aku datang sembahyang Jumaat, ketakwaanku bagaimana, meningkat ataupun tidak berbanding dengan Jumaat yang lepas? Itu seruan takwa. Seruannya sama, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Tetapi yang datang berbeza, yang datang lain. Kitanya datang sama, tapi kita datang bawa dosa baru. Kitanya sama, tetapi sudah lebih hampir dengan yang lahat kita berbanding minggu lepas. Kitanya sama, tapi dosa kita sudah tambah seminggu ekstra dosa kita. Kitanya sama, pengharapan kita lebih pada Allah Ta'ala minggu ini. Jadi seruannya sama, tapi yang menerima seruannya dah berubah minggu demi minggu, minggu demi minggu. Maka penghayatan kita pada seruan takwa itu kena hayatilah seruan takwa daripada khatib. Dalam menyebut tentang perintah bertakwa dan keutamaannya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja berada ya. Di masjid bertakwa, di rumah bertakwa, di pasar bertakwa, di kedai bertakwa. Tak hanya di masjid saja kita bertakwa, pakai songkok, duduk, pegang tasbih. Di rumah perlu takwa. Di rumah juga Allah Tuhan kita, di rumah juga Allah perhatikan kita, di rumah juga ada undang-undang Allah. Tak bermakna di rumah bebas kita nak bikin apa, tak boleh. Kena bertakwa kepada Allah Ta'ala di mana saja kamu berada. Bukan hanya tempat, di mana pangkat kedudukan juga kamu berada termasuk sekali. Sebagai orang bawahan, takwa. Sebagai orang atasan, takwa. Sebagai orang yang dipimpin, takwa. Sebagai pemimpin, takwa. Kalau semuanya bertakwa kepada Allah Ta'ala, selamatlah yang dipimpin dan yang memimpin di setiap peringkat sekalipun. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala di mana saja engkau berada, dan iringilah perbuatan jahatmu dengan yang baik, nescaya ia akan menghapuskannya. Betul? Kalau kita dah buat jahat, kena iringi dengan yang baik. Termasuk perkara ini yang Nabi sebut, termasuk yang fardu dan yang tak fardu sekalipun. Yang fardu seperti apa? Qada. Kau dah berbuat perkara jahat, iaitu apa? Tinggalkan sembahyang, iringi dengan yang baik, iaitu qada sembahyangnya, supaya terhapus dosamu. Yang fardu. Dan yang perkara-perkara lain sekalipun. 1 jam sampai Imam Ghazali sebutkan cara-cara, di antara cara-cara taubat, dia sebut qada. Setahu kita yang nama qada tu qada sembahyang, qada puasa saja. Imam Ghazali sebut tentang qada segala pengisian waktu pun perlu qada kalau kau lalai. Kalau kau dah tengok TV 1 jam, sekarang kau dah taubat, kau kena tengok kitab 1 jam.
sebagai ganti penyalahgunaan mata. Sekarang menggunakan mata pada tempatnya pula. Untuk apa? Jadi kalau dikira 1 jam punya dosa, ada diimbang dengan 1 jam punya pahala. Kalau 1 jam kau dah mengkufuri nikmat mata, ada 1 jam kau mensyukuri nikmat mata. Untuk mengimbangi itu yang nama khairul umuri awsatuha. Setiap sebaik-baik perkara lah pertengahannya, balance. Dan buat jahat di cover dengan buat baik. Kita ingatkan khairul umuri awsatuha tu, hidup dunia akhirat boleh, dunia pun mau, takwa pun mau, hiburan pun mau. Itu pahaman kita ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya balance yang selamat, keseimbangan. Engkau sudah terumpat orang 15 minit, kau kena doakan dia 15 minit. Kena doakan dia 15 minit. Untuk apa? Mengimbangi dosa yang kau akan dituntut. Dosa umpat dia 15 minit, kau dah standby dengan advance payment. Kau dah doakan dia 15 minit. Sampai begitu sekali ulama punya. Ini kerana hadis Nabi, dah buat jahat dia ganti dengan buat baik. Tak boleh buat bodoh. Kena dah buat jahat, ganti dengan buat baik, bukan ganti dengan buat bodoh. Buat baik, tambah amal, tokok, tampung, tu namanya tampung. Tampung segala amalan kita. Ditampung dengan yang ada kita dah buat baik. Kalau orang-orang salih, tak payah nak tunggu buat jahat, tampung dengan buat baik. Dah buat baik pun ditampung dengan yang lebih baik. Seperti apa? Dah sembahyang, ditampung dengan sembahyang sunat. Kenapa? Bukan tak sembahyang, tapi sembahyang aku mungkin tak khusyuk, sembahyang aku mungkin ada yang cacatnya, maka ku tampung dengan sembahyang sunat. Dah puasa sunat. Kenapa? Puasa aku confirm markah tinggi ke? Subhanallah. Pada mereka tu kecacatan, pada mereka tu kekurangan, walaupun tak kena qada. Sebab itu mereka tampung dengan sunnah untuk mengimbangi segala kecederaan yang berlaku dalam segala ibadat mereka. Dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang luhur. Ini sabda Nabi SAW. Supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala, ikuti bertakwa kepada Allah Ta'ala di mana kita berada, ikuti perbuatan buruk kita dengan kebaikan, dan juga berakhlak baik sesama manusia. Kalau kau bertakwa kepada Allah tapi tak berakhlak dengan manusia, tak bagus. Hablum minallah, hablum minan nas. Kalau sampai dengan Allah Ta'ala hubungan kau baik, sembahyang, zakat, puasa, tapi ingat di situ ada orang muflis. Dengan Allah hubungan dia baik, dengan manusia hubungan dia tak baik. Dia umpat fulan, dia fitnah fulan, dia jolok jatuhkan fulan, Allah. Dia cemarkan nama baik fulan, Allah. Dia aniayanya fulan, Allah. Semuanya itu kiranya membatalkan ketakwamu kepada Allah Ta'ala. Dah disuruh takwa di mana kita berada, dan diikuti dengan amalan-amalan buruk dengan baik penampungannya. Dengan manusia pun kena jaga. Itu arahan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda baginda lagi, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah, mendengar perintah dan mematuhinya, meskipun yang memerintah kamu hanya seorang hamba Habasyi kulit hitam. Ini dalam bab kita kalau baca kitab nasihat agama, patuh pada pemerintah. Walau yang merintah kau Habasyi kulit hitam sekalipun, bermakna orang yang kau pandang macam tak layak sekalipun kan. Tapi kalau dia jadi perintah, patuh dengar cakapnya. Dan Rasulullah dahului perintah tu dengan apa? Bertakwalah kepada Allah. Bermakna kalau kau tak patuh pada pemerintah, kau bukanlah orang yang bertakwa kepada Allah. Walau pemerintah macam mana sekalipun. Umpamanya satu-satu negeri pemerintahnya korupsi sekalipun, boleh tentang, boleh nasihat, tak boleh tentang. Boleh jatuhkan, tak boleh jatuhkan. Sebab kalau jatuhkan, dalam proses nak menjatuhkan, porak-peranda kecoh yang kau jatuhkan sesama Muslim nanti, yang kau cederakan banyak sesama Muslim nanti. Berzaman ada Imam Syafi'i, ada Imam Nawawi, ada Imam Ghazali, ada Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka menempuh khalifah-khalifah dengan bermacam-macam kerana, tapi tak ada satu daripada mereka yang menggulingkan pemerintahan. Habis dia jahat, dia korupsi, umpamanya lah sebuah negeri ada pemerintah yang begitu. Biar dia tanggung, dia sanggup nak jadi pemerintah, kalau tangan cincang biar bahu yang memikul. Tapi dengan kita nak mengecohkan keadaan lagi, bukan begitu hukum kita.
Rasulullah takut pada Allah Ta'ala, patuh dan dengar walaupun yang merintah kau hamba Habsyi yang kulit hitam. Bermakna orang yang macam paling tak layak sekalipun lah umpamanya, kena patuh dan taat. Begitu. Habis dia teruk dia begini, umpamanya salah sebuah negeri, biar dia tanggung. Allah ada, Allah sedang perhati, tahulah Allah nak tindak atas dia nanti. Begitu, untuk mengelakkan fitnah yang lebih besar lagi. Begitu sekali. Dan didahului oleh dengan Nabi dengan apa? Ittaqillah. Kerana dalam proses engkau nak menjatuhkan dia, engkau sudah tidak berlaku takwa kepada Allah. Kau dah menyakiti ramai yang lain yang tak bersalah nanti, dan kau telah mengakibatkan kekecohan pada ramai yang lain yang tak terlibat pun. Jadi apa perpaduan tu perlu sekali disebut oleh Nabi SAW. Walau diteruk macam mana sekali, tahulah Tuhan nak tindak atas dia nanti. Tuhan tak akan tak perhatikan dia, Tuhan tak akan tak kumpul lemak dia. Apabila sudah tiba waktunya, nanti barulah tahu langit tinggi rendah. Begitu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ittaqun nar walau bisyikki tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Masyaallah. Takutlah api neraka walaupun dengan bersedekah setengah daripada sebiji kurma. Jika kamu tak dapat, maka dengan perkataan yang baik. Allah, bintingi diri kita takut dengan api neraka walau kau bersedekah dengan berapa banyak? 3 kati emas. Tidak. Bintingi dirimu daripada neraka, sedekah RM30 pun tidak, sebutir tamar tak ada, separuh butir pun jadilah, dapat jadi binting daripada api neraka. Separuh tamar pun tak ada. Adakah orang separuh tamar tak ada? Ramai, pada sahabat ramai. Berhari-hari tak makan, walau sebesar hama pun tak makan. Abu Hurairah tu selalu tergolek kelaparan. Sangkingkan kelaparan selalu tergolek. Dia bilang, orang kan aku orang gila tergolek tengah jalan. Atau orang datang luar Madinah tak kenal dia kan, dia sepak kepala aku, kan aku orang gila balik tengah jalan, padahal aku kelaparan. Kesian Sayyidina Abu Hurairah. Jadi kalau kau tak ada nak sedekah walau setengah biji tamar sekalipun, kau sedekahlah dengan kalimat yang baik. Untuk apa? Demi membintingimu daripada api neraka. Kerana apa? Api neraka tu perlu ditakuti, api neraka tu perlu dibintingi, api neraka tu perlu kita menjauhkan diri kita dengan apa tabir, dengan apa empangan sekalipun, walau dengan setengah biji daripada tamar. Siti Aisyah pernah nampak orang susah, dia panggil dari tingkap, ya fulan, ya fulan. Orang tu pun datang, dia sedekah. Apa dia sedekah? Sebiji anggur saja, sebutir saja. Ada satu orang lain nampak, dia perli Aisyah. Oh, Cik Puan Aisyah, sebutir anggur saja yang kau kasih, diperlikan Aisyah. Aisyah ni pintar. Aisyah bilang apa? Wahailah fulan, mana lagi besar, sebutir anggur ke seekor semut? Sebutir anggur. Allah bilang, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang membuat baik walau sebesar semut, itu apa? Sebesar biji sawi ataupun sebesar debu sekalipun. Aisyah umpamakan semut pun dia nampak. Kalau dah seekor semut pun nampak, takkan sebutir anggur tak nampak. Aisyah bilang, jadi walau sedikit pun disedekahkannya. Khususnya Ramadan nanti, tuan-tuan sekalian. Ramadan banyak sedekah. Ramadan banyak sedekah. Minta maaf kami sebut sikit lah ya. Kita kalau hadir kuliah, kita ngantuk, itu bagus tau. Itu bermakna kalau kita lawan ngantuk kita akan dapat manfaat besar. Kalau kita hadir kuliah, kita seronok, jaga-jaga, itu sesuai dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu suka pada benda yang tak elok, ataupun yang kurang markahnya, kurang manfaatnya. Jadi kalau kita hadir kuliah, kita ngantuklah sangat, diharapkan dari kuliah itu kita dapat manfaatnya. Maka kekang mata kita sedikit, kekang sedikit mata kita, mudah-mudahan dapatlah kita manfaatnya. Khususnya Ramadan, banyakkan sedekah tuan-tuan sekalian. Banyakkan sedekah. Beri orang buka puasa walau satu orang sekalipun. Siapa beri buka puasa satu orang dengan rezeki yang halal, nescaya pada malam Lailatul Qadar Sayyidina Jibril turun, dijabat tangannya. Malam Lailatul Qadar jota-jota malaikat turun. Apa bikin? Ucap salam. Apa bikin? Jabatan tangan dengan manusia. Dan yang berjabat tangan, Sayyidina Jibril pun berjabat tangan. Siapa yang bertuah dijabat tangan oleh Sayyidina Jibril, bercucuran air matanya pada malam itu untuk membilas segala dosanya, untuk membilas segala keinsafannya dalam hati. Dan siapa yang akan dijabat tangan oleh Jibril? Orang yang beri buka puasa dengan perbukaan yang halal.
maka beri. Dan ulama khilaf, buka puasa ini kita beri yang mana, yang dia buka dengannya iaitu tamar ke, ataupun yang mengenyangkannya nasi biryani ke umpamanya. Setengah ulama bilang yang pertama tadi, yang kata yang kedua, yang kedua kita bolot semua. Jadi itu macam mana kalau kita nak bolot, undang orang buka puasa di rumah. Suka kami syorkan tuan-tuan yang ada lebih rezeki, undang orang buka puasa di rumah. Tak payah pasang kanopi dengan buffet-buffet bertalam-talam, tak payah. Undang 3 orang jadilah. Undang 3 orang masjid, member-member rapat kita. Haji, besok buka rumah saya ya, saya tak panggil ramai orang, tahu awak 3 orang. Awak, Cik Hasan, Cik Seman, Cik Ali. Tu saja. Saya nak dapat pahala lah. Jangan bawa apa-apa. Dia afdalnya kita kalau orang jemput buka, jangan bawa apa-apa. Kita bawa mi goreng, bawa kari pap, ganggu pahala dia. Dia nak pahala, kita kacau pulanya. Kita undang lain hari pula. Kita pesan, jangan bawa apa-apa ya, jangan bawa apa-apa, jangan bawa apa-apa. Kalau 3 orang boleh kita pesan, jadilah. Kita dapat 1 hari je pun jadilah dapat 3 orang kita buka. Seberapa ikhlas, seberapa halal kita beri sama dia. Yang sederhana, tak mesti berlebih-lebihan. Aku harap ya Allah kau terimalah perbukaan ini ya Allah, supaya malam Lailatul Qadar aku disalam oleh Jibril ya Allah. Nanti ada salah satu malam Ramadan mata kita bercucuran Lailatul Qadar agaknya, doalah pada Allah Taala. Doa itu tanda-tanda nak dapatkan Lailatul Qadar. Awal-awal Ramadan kasih orang buka puasa. 2-3 orang pun jadilah. 2-3 orang kita kasih derma. Kalau banyak-banyak susah. Dan sunatnya kaum ibu kalau orang jemput buka jangan bawa ya. Dia bawa makaroni, dia bawa custard. Jangan nak kacau orang punya pahala. Orang Arab marah tau. Orang Arab kalau dia buka puasa kat Masjidil Haram, kat Masjid Nabawi dah siapkan dia saji, kita datang, atau kita keluarkan makanan kita. Kita offer orang sebelah, dia tak kasi, kau nak kau buka saprah kau sendiri. Ini dia nak bolot pahala. Begitu. Kita pergi orang buka puasa, kita bawa macam-macam. Tak sayurinya. Takutilah api neraka. Bentengilah walau dengan separuh daripada sebiji tamar. Dah masuk waktu bang belum? 2 minit ya. Nanti bang dulu. Nanti saya tak sembahyang isyak sini, saya dah jamak. Saya perlu bang isyak aja, saya nak pergi ke Pencala Hawi Al Khairat, ada acara burdah di sana. Jadi bang aja saya bertolak lah. Betulnya kalau bang kita tak kita dalam masjid, bang kita keluar makruh kecuali kerana keperluan sangat. Dan minta izinlah sama ahli masjid. Kalau bang kita tak dalam masjid, kita dah dalam masjid, bang kita tak tunggu sembahyang, makruh hukumnya. Makruh. Dan kalau perlu kena minta izin dengan imam. Tuan imam, saya tak sembahyang sini ya, kena bilang. Jadi tak melanggar adab. Tak boleh suka-suka. Masjid, imam semua ada autoritinya. Sambung baca kita lagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah senantiasa membaca doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah ya Tuhanku, sungguhnya aku memohon Engkau petunjuk, takwa, afaf, iaitu menahan diri dari meminta-minta, dan mencukupi diri. Ghina ni bukan bermakna kaya, bermaknanya tak perlu sampai meminta-minta dengan orang. Afaf ni bermakna tak sampai minta-minta walaupun susah. Ada riwayat setengah orang dia susah sekali tetapi tak nak minta-minta, tapi orang jiran dia tahu dia selalu tak ada makanan kat rumah. Jiran dia hantar roti, hantar apa, orang Hadramaut lah. Dia naik tak sedap, jiran-jiran pun bukan orang senang-senang selalu, tapi jiran tahu dapur dia selalu tak berasap, jiran-jiran hantar makan. Jadi dia setiap pagi dia ambil lah sabut-sabut ke apa semua, sabut-sabut tamar semua, dia bakar. Jadi jiran tengok, dapur dia dah berasap lah, okeylah, maknanya dah mewah lah, dah ada makan lah, tak payahlah hantar ada makan lagi roti ke apa. Padahal dia tak bakar apa-apa, setakat bakar asap aja. Kita sebut tentang afaf tadi. Satu peristiwa contoh orang afaf ni, dia yang belum ada apa-apa, dia bakar sabut aja begitu. Jadi orang tengok, dia dah ada kemewahan lah. Orang pun dah tak hantar roti lagi apa semua. Jadi bual dengan anak dia yang pecah lubang. Sekarang abang kau dah masak dah hari-hari. Tak ada, abang tak masak. Habis hari-hari asap, abang cuma bakar sabut-sabut aja. Oh ya. Dan jiran dia tanya, kenapa kau sampai begitu? Aku pun tahu korang pun bukan orang senang juga. Aku walaupun dalam kesempitan, tak apalah, aku tahan sikit. Kalau makan 3 kali satu hari, jadi makan 1 kali saja.
tak ada makan roti, makan tamar, makan buah-buahan pun cukup le. Tak payahlah tahan dia, bakar sabut-sabut saja. Untuk apa? Supaya jangan dihulurkan bantuan. Bulan Ramadan biasa tahu orang jumpa kita, Ustaz ambillah ni, saya dapat bantuan fakir miskin berkotak-kotak. Tak boleh, haram. Fakir miskin itu yang nama miskin yang tak kecukupan, yang dia punya pendapatan hanya 2/3 daripada apa yang dia punya keperluan. Yang nama fakir, pendapatan dia hanya 1/3 daripada keperluan dia. Tapi kalau kau sampai dapat mihun misiam sampai 15 paket, gandum sampai 10 kilo, beras sampai berapa kampit, kau dah keluar pada miskin. Kalau keluar pada miskin, kau dah tak boleh ambil lagi. Tahan dia bagi sama kita. Ya Allah, sepatutnya afaf, makin jangan minta-minta lagi. Ini collection, kebajikan sana, kebajikan sini, sampai dia boleh bagi sama kita pulanya. Allah, kita bilang ada tahu orang begitu. Ada orang begitu minta fakir miskin. Tak boleh, kau kena kasih, itu hak fakir miskin. Ada yang belum kecukupan, beri. Sampai dah paras cukup, dah tak boleh ambil lagi. Kira itu bukan hak kau lagi, kerana kau dah keluar daripada kemiskinan pada ketika itu. Dah keluar daripada kemiskinan. Sepatutnya makin afaf tau, makin elak. Tetapi makin minta setengah orang kita. Tak tahu di sini ada ke tidak. Di setengah tempat ada. Sabda Nabi lagi, la fadla la abyada ala aswad wala li'arabiyyin ala ajami illa bittaqwallah, antum min adam wa adam min turab. Tiada kelebihan bagi si putih atas si hitam. Tak ada orang kulit putih lagi afdal pada kulit hitam, tak ada. Setakat ini tak ada. Hitam Allah Ta'ala jadikan, putih Allah Ta'ala jadikan. Siapa yang bilang orang putih lagi afdal pada orang hitam? Tak ada. Siapa bilang orang putih lagi afdal pada orang Melayu? Tak ada siapa. Hanya mereka angkuh, mereka besar saja, mereka datang. Tak ada mereka lebih mulia pada kita, tidak. Buktinya alhamdulillah kita Islam, mereka tidak. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tak ada orang Melayu yang jajah negeri orang putih, menunjukkan akhlak kita baik dan tak rakus. Buktinya yang jajah orang Melayu semua setakat orang putih belaka. Betul cakap Nabi, tidak lebih antara orang putih dengan orang yang hitam, termasuklah orang putih dengan orang yang Melayu. Atau orang Arab atas orang Ajam, melainkan dengan takwa kepada Allah. Nabi menegaskan, kamu sekalian dari Adam, sedangkan Adam dari tanah. Macam mana nak banggakan diri? Kita semua asal dari tanah, jadi tak boleh nak banggakan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah orang yang paling mulia? Jawabnya, orang yang paling bertakwa kepada Allah Taala. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Janganlah kamu makan melainkan makanan orang yang bertakwa, dan janganlah kamu beri makananmu melainkan kepada orang yang bertakwa juga. Betul? Bermakna jangan kita jamu-jamu orang yang tak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Panggil orang-orang ahli maksiat, jamu mewah-mewah, semua itu tak bagus sebetulnya. Maksud sini juga, kalau majlis yang paling bagus ialah diundang orang-orang yang banyak bertakwa. Kalau dalam majlis itu banyak orang-orang salih, banyak orang-orang warak, itu terlebih baik. Semua orang-orang ahli dunia belaka tak bagus. Biar makan makanan kita orang bertakwa. Dan jangan kamu makan kecuali makanan orang bertakwa. Betul, khususnya bulan puasa, tuan-tuan sekalian. Alim ulama cukup jaga ini, segala penghuraian kita sentuhkan dalam bab puasa lah, sebab kita dah di ambang Ramadan. Dalam bulan puasa disebut di Imam Habib Al-Haddad dalam kitab Nasihat Agama Wasiatnya Imannya, hendaklah orang berpuasa itu sangat-sangat cermat di mana dia berbuka, dengan siapa dia berbuka, apa dia makan ketika berbuka, di mana dia berbuka. Paling afdal tempat buka ialah rumah sendiri. Kenapa? Di situ pergaulan terpelihara, tak kita lihat kecuali anak isteri kita, mata terpelihara. Tak kita makan kecuali makanan hak milik kita. Kau makan sikit, kau makan banyak, semua hak milik, halal belaka. Tak kita makan kecuali makanan yang boleh kita pertanggungjawabkan penyediaannya. Kalau di luar kan tak dapat. Kalau tak dapat buka rumah sendiri, buka rumah Allah. Tapi buka rumah Allah tak boleh minta tambah-tambah. Hak orang, tambah sesenduk dia tambahkan,
Orang penghabisan kurang sesendok, haram tu hak dia, kita dah ambil. Tak boleh. Apa dia bagi kita terima saja. Dah. Apa dimakan kita buka. Tak afdal kita buka di restoran-restoran. Besok ibu tak payah masak, ayah nak belanja makan restoran 5 bintang. 15 bintang pun tak bagus. Hari raya tak apa, bulan puasa jangan. Buka tu waktu fadilat besar. Ketika buka tercatat kita punya as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa tu untuk aku dan aku sendiri mengganjarinya. Ketika buka tu bang saja sebelum kita jamah makanan, doa semua dikabul oleh Allah Taala. Ketika buka tu yang tadi semuanya haram kembali halal. Ketika buka tu Rasulullah mengatakan bagi orang berpuasa 2 kegembiraan. Gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Gembira ketika berbuka itulah buka harian dan juga hari raya. Ketika bertemu dengan Tuhannya tu yaumil qiyamah. Jadi ketika buka Allah Ta'ala letakkan rasa gembira dalam hati. Gembira tu apa? Gembira tu rahmat dari Allah Ta'ala. Ketika itu tak sayugia kita berada di tempat-tempat warung-warung. Tak mahap orang-orang yang menjual makan. Di warung-warung, di food court, restoran sekalipun. Di situ ada bukan mahram bergaul dengan kita. Di situ ada kita nampak aurat perempuan tak bertudung. Di situ ada muzik berkumandang. Sedangkan waktu buka tu waktu fadilat. Tak bagus buka di tempat-tempat luar. Tak bagus. Dan elakkan beli makanan di luar sekalipun. Tak maham orang jual makanan ya. Hari-hari saja tak bagus Rasulullah jangan kau makan kecuali makanan orang yang bertakwa. Ini kan pula buka puasa. Kalau perlu sangat kita nak beli buka di luar, perhati tengok makcik ini nampaknya alhamdulillah rapi pakaian dia, Pak Haji ini nampaknya cermat dan tertib. Tanya, ini Tuan Haji siapkan sendiri semua? Ya betul, saya masak sendiri. Silalah. Baru kita beli. Kita tengok, tak ada, ini kita ambil dalal orang punya. Ataupun tengok akak ni jualan bukan main, lagi bergurau senda kalau dengan customer dia semua. Jangan kau beli makanan dia, khususnya dalam buka puasa. Masak sendiri. Kenapa? Halal memang halal, tetapi buka puasa tu itu man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa puasa dalam Ramadan dengan penuh keimanan dan penghayatan, termasuk penghayatan apa kau makan dalam buka puasa sekalipun. Biarlah setiap apa yang kita makan kita boleh pertanggungjawabkan setiap bahan daripadanya. Isteri masak apa? Masak kuah lemak. Ada apa? Ada lauk bahan sekian bahan. Semua kita dapat pertanggungjawabkan. Kalau luar punya memang halal, tapi kita tak dapat pertanggungjawabkan. Wahtisabannya tu tak ada. Tak ada. Cermat. Kalau perlu beli di luar sangat, amat-amati yang jualnya tu. Kerana Nabi bilang jangan kau makan kecuali makanan orang yang bertakwa. Khususnya puasa nak capai takwa, tapi kau beli makanan orang yang tak bertakwa, kurang elok. Di mana kita berbuka, apa kita makan dengan buka, siapa kita makan dengan berbuka puasa, orang-orang alim, orang-orang salih, fakir miskin, afdal, dan dengan ahli keluarga kita. Jadi bukanlah waktu buka tu waktu untuk berjamu-jamu di tempat luar sana. Wallahu a'lam bissawab. Nampaknya setakat sini saja tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan dapat kita panjang umur, dapat sambung baca selepas hari raya nanti. Bulan puasa saya tak turun, bulan puasa di kampung saja. Semoga Allah Ta'ala rahmati kita, berkati kita, dapatlah kita manfaatkan. Rupanya apa tahu, Ramadan tahun ini Ramadan penghabisan kita lah, tak jumpa Ramadan tahun depan lagi. Sebab kita dah jumpa Ramadan berpuluh tahun sangat, kan pasti ada penghabisannya. Tahun ini penghabisan kita dah. Kena anggap begitu tuan-tuan sekalian, kena anggap begitu. Rupanya Ramadan ini Ramadan penghabisan, tak jumpa Ramadan tahun depan lagi tuan-tuan sekalian. Inilah penghabisan Ramadan, ada tak ada inilah Ramadan penghabisan kita. Jumpa tahun depan alhamdulillah. Betul-betul tak jumpa, kalau kita dapat manfaatkan untunglah. Betul-betul jadikan Ramadan ini Ramadan goodbye, Ramadan mengauk segala-galanya, walau muda walau tua. Walau muda walau tua. Wallahu alam. Tak maaf tuan-tuan sekalian kalau ada terkasar bahasa, ada tersinggung apa semua. Semoga Allah ampunkan dosa kita. Selamat menyambut bulan puasa, selamat hari raya, minal aidin wal faizin wal maqbulin. Dari awal kita dah doakan supaya benar-benar menjadi orang yang minal aidin wal faizin wal maqbulin sepanjang Ramadannya, insyaallah. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.